السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di muka surat 101 tu bawah sekali kan? Betul ke? Bawah sekali tu, uqubatul ulama. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darin. Kata pengarang daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sepupu Nabi, dia berkata, uqubatul ulama mautul qalb wa mautul qalbi talabud dunya bi'amalil akhirah. Yang bermaknanya bermula azab siksa alim ulama itu mati hati. Alim ulama, apa yang menyebabkan ulama jadi sesat? Dua kan saya sebut. Pertama kerana dunia, yang kedua kerana nak memuaskan nafsu, wattama hawa, walakinnahu akhlada ilal ardi wattama hawa. Ulama akan jadi sesat bila hati dia tu memikirkan dunia saja, bukan mikir tentang agama tapi dunia. Wattama hawa, dan dia ikut hawa nafsu dia. Ini hawa nafsu yang bercanggah dengan agama. Kita dalam hidup kita ada kan kecenderungan nafsu. Selagi mana halal dapat pahala. Hatta berhubung badan dengan isteri pun dapat pahala, makan rezeki yang halal. Dia jalan yang halal. Wattama hawa, ikut nafsu yang mana bercanggah dengan agama. Jadi hukuman Allah pada ulama matinya hati. Dan bermula mati hati itu menuntut dunia dengan amalan akhirat. Mana dia apa? Dia jadikan dunia amalan akhirat yang dia ada ni bukan untuk mencari keredaan Allah, tapi untuk mencari dunia. Makna dia macam mana tuan-tuan? Menjual agama. Yashtaruna samanan qalila, yashtaru bihi samanan qalila. Dia nak cari dengan habuan dengan ilmu ni sedikit daripada habuan dunia. Yang pertama, boleh jadi dia orang yang tidak ikhlas dalam bekerja, beramal tak ikhlas. Yang kedua, orang yang jual ni orang yang menjual agama, dia ambil dunia. Jual ni macam mana? Jual, dia lepas agama, dia ambil dunia. Itu nama jual. Orang bagi dia duit, sanggup dia sebut perkataan yang bercanggah dengan agama. Ataupun kerana harta, dia boleh menyokong benda yang bercanggah dengan agama. Banyak benda lah tuan-tuan. Macam kita tengok di negara Arab, bagaimana Palestin dibantai kan. Dah 10,022 yang syahid. Tapi kita tengok tak ada lagi yang berani tuan-tuan, yang betul-betul yang nampak sikit pun berani tuan-tuan menunjuk sokongan kepada Qatar ni, kepada Palestin ni. Qatar lah nampak sikit. Nampak sikit sokongan dia berani lah tuan-tuan, dia tunjuk sikit. Jadi semua diam ya tuan-tuan. Nak cerita pasal apa tuan-tuan? Gitulah. Semua nak hubungan baik dengan Iran. Bukan Iran, dengan apa? Yahudi. Iran dengan Hizbullah ditunjuk, dia banyaklah bercakap, tapi dia tak ada buat apa tuan-tuan. Dia bercakap lah. Dia pada dulu macam tu. Tapi nampaklah dia macam apa? Dia tak suka Israel tu. Tapi nampak dia nak perang tu susah lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan jadi macam tu? Dunia. Tuan-tuan pernah terfikir pasal apa yang Amerika dengan British tu support sungguh Israel? Pasal apa? Kenapa banyak negara Arab nak baik dengan Israel? Pernah terfikir tak? Apa yang kuat sangat Israel ni sampai dia didokong oleh Zionis. Bukan semua Yahudi itu Zionis.
Zionis ni dia daripada Zion apa? Zion, tuan-tuan boleh sebut Zion, tu boleh sebut Zion. Boleh tak Zionis ataupun Zionis. Zion tu merujuk kepada tanah asal orang Yahudi, iaitu Palestin. Jadi Zionis tu orang yang memperjuangkan ataupun menyokong negara haram Israel. Boleh lah. Dia anggap Zionis, dia anggap bumi Palestin tu bumi depa. Itu tanah asal depa, itu kepercayaan depa. Siapa-siapa yang percaya macam tu dan dia sokong, dia Zionis. Sebab ada tak orang Yahudi yang tak sokong? Ada Yahudi Haridi dia panggil, ataupun Haridim. Yahudi Haridim dia tak setuju. Lama dah tuan-tuan baca sejarah dia. Malah sebahagian Yahudi, ada sebahagian pemimpin Yahudi Haridim ni pernah dibunuh pada tahun 1924. Nama dia Jacob Israel Dihan. Dia dibunuh sebab dia ada pengaruh. Depa sebelum depa apa, Theodor Herzl ni lah bapa Zionis ni. Dia yang bawa idea nak ambil negara apa, nak ada satu negara untuk yang beridentitikan agama Yahudi dan tanah asal tu di Palestin. Jadi macam mana dapat sokongan yang sangat mantap ni tuan-tuan, dunia semua. Tuan-tuan tahu Albert Einstein, orang Yahudi ni cerdik tuan-tuan. Bagi saya sukar nak kita nafikan, memang cerdik sikit. Nabi-nabi banyak Yahudi. Dia bab nak ingkar pada Allah pun cerdik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang yang jumpa nuklear tu kan, apa, Albert Einstein dengan Robert Oppenheimer, dua-dua Yahudi. Bukan semua Yahudi setuju. Sampai sekarang Yahudi yang ortodok tu, yang pakai topi, rambut macam tu kan, dia pun tak setuju. Sampai sekarang dia buat, kadang-kadang dia bakar bendera Israel, buat tunjuk perasaan, dia tunjuk angkat bendera Palestin. Sebab daripada dulu lagi, bila apa si Theodor Herzl ni nak buat apa negara haram di Israel, dia dah lama menentang lah. Dia punya rabai-rabai Yahudi apa ortodoks ni. Sebab dalam kitab Talmud dah sebut, mereka tak boleh ada sebuah negara yang beridentitikan Yahudi. Tak boleh. Mereka sudah dihalau daripada Palestin. Kena terima hakikat kerana dosa tok nek kita dahulu. Jangan lawan. Dia dah lama duduk di situ tuan-tuan, tak bagi. Tapi macam mana tuan-tuan, si dunia pakai pasal dunia jadi sekarang kita tengok. Si Theodor Herzl tu, dia jumpa Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II, Perdana Menteri apa? Sultan terakhir Kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia jumpa pada tahun 1896. Dia nak tawarkan kepada Sultan. Tawaran ni tinggi, dunia dia tawar. Dia mai sebab dia datang idea untuk apa? Orang Yahudi yang apa? Berpecah belah yang ada di serata dunia, di Eropah terutamanya, nak duduk semua kembali ke Palestin. Ni idea dia ni, si Theodor Herzl. Jadi Theodor Herzl ni dia pergi jumpa Sultan Abdul Hamid, tapi Sultan tak mau jumpa. Maka dia bentangkan idea dia ni pada cerita 1896. Lama dah tuan-tuan. Dan dia tawarkan apa? Dia tawarkan dunia je. Sebab dia pegang ekonomi, dia kaya. Dia tawarkan ke kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia tawarkan yang pertama, dia meminta pada kerajaan Turki Uthmaniyah untuk benarkan orang Yahudi pulang dan menetap di Baitul Maqdis, Jerusalem atau Baitul Maqdis, dekat Masjid Al-Aqsa. Dan sebagai timbal balas dia, kami akan bayar semua hutang kerajaan Turki Uthmaniyah. Hutang negara tuan-tuan. Hutang negara, mereka boleh selesaikan semua. Macam kita ada hutang kan, dah trilion ke, dia boleh selesaikan semua. Sebab kerajaan Turki ada berhutang dengan negara-negara Eropah. Hutang ni banyak, 23 pound sterling. Kita dengar 23 juta pound. Ni cerita 18 tuan-tuan, bukan cerita sekarang. Cerita 18. 23 juta pound sterling. Kami tanggung, kami settlekan. Sebab dia ada pengaruh yang kuat, Theodor Herzl ni, dalam kalangan bangsawan-bangsawan Yahudi dan kalangan orang Yahudi. Hutang kerajaan Turki Uthmaniyah kami selesaikan. Yang kedua, kami akan bantu kerajaan Turki Uthmaniyah untuk membina armada ketenteraan yang paling kuat, free of charge. Dia duit banyak. Yang ketiga, kami akan bagi pinjaman kepada kerajaan Turki Uthmaniyah tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah sebanyak 30 juta pound sterling. Banyak tu. Dia tawarkan. Syarat dia mudah, kami tak mau kacau. Kami nak duduk di mana? Baitul Maqdis, di Palestin.
Pendek ceritanya tuan-tuan, tak mau. 1901 apa? 1901 dia main lagi sekali. Dia kali ni jumpa dengan Sultan, Sultan tolak. Tuan-tuan, bukan senang nak tolak tawaran dunia. Besar tawaran ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, ada negara orang nak bayar hutang Malaysia tuan-tuan. Ni bukan sikit. Memang dia pun betul-betul kaya dan sangat kuat ekonomi dia. Jelas sekali dia pun baik dengan siapa? Dah Sultan bertegas. Sebab Sultan kata, boy, Palestin bukan bumi saya, bukan bumi tok nenek saya, itu bumi umat Islam. Mana boleh jual? Sampai Sultan Abdul Hamid banyak lagi dia keluar arahan. Dia keluar arahan banyak. Orang Yahudi tak boleh apa, yang mai ke kerajaan Turki Uthmaniyah tak boleh duduk selama 3 bulan di Palestin. Yang nak duduk apa, nak mai duduk di kerajaan apa Turki Uthmaniyah tak boleh duduk di Palestin, boleh duduk kat lain tak apa. Palestin tak boleh. Dia dah tahu rancangan dia apa. Apa yang dia buat si Zionis ni? Ingat, Zionis siapa-siapa yang menyokong negara haram Israel, walaupun dia orang Islam, walaupun dia bukan orang Yahudi. Pasal Yahudi pun menentang tuan-tuan. Sebahagian Yahudi Yahudi yang itulah ortodoks tu. Jadi dia dekat dengan siapa? Tu yang dia dekat dengan British, dekat dengan Amerika. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau tuan-tuan tengok dari segi senjata, British dan Amerika paling maju. Paling maju. Sebab apa? Dia pun dah tolong support. Dan semua presiden Amerika kena baik dengan dia. Dia pun dah pegang lama dah. Ada seorang Perdana Menteri Amerika yang cuba menentang. Siapa dia? John F. Kennedy. Tuan-tuan tengok di YouTube bagaimana dia kena tembak. Betul tak? Presiden Amerika pun kena tembak tuan-tuan bila tak setuju dengan dia. Dia pernah sebut ada gerakan apa? Gerakan yang apa? Ghaib yang cuba kontrol. Dia kena tembak John F. Kennedy bila dia tak mau tunduk. Sebab tu tuan-tuan tengok, mana-mana pemimpin British dengan Amerika yang apa menentang Israel, mana ada. Bila Rusia mencadangkan pada PBB supaya Israel hentikan serangan, Amerika gunakan veto dia. Kan baru ni gunakan veto dia. Tuan-tuan, dia guna dunia. Kenapa sekarang negara Arab kan semua pakat nak baik dengan Israel? Israel sangat kuat ekonomi dia. Albert Einstein yang saya sebut tadi, yang bijak tu, dia ada tulis satu surat. Dia seorang Yahudi tuan-tuan, Albert Einstein yang jumpa nuklear tu. Dia juga tidak bersetuju dengan negara haram Israel. Dia tak setuju, ada surat dia. Sebelum dia meninggal dunia dia tulis. Dia tak setuju, itu bukan daripada ajaran Yahudi. Baik, tak apa tuan-tuan. Tapi nampak dunia dan mencari dunia. Kemudian berkata Yahya bin Mu'az, innama yadhhabu baha'al ilm wal hikmah idza tulibatid dunya bihima. Bermaknanya sungguhnya hilanglah oleh cahaya ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah itu apabila dituntut akan dunia itu dengan keduanya. Dunia tuan-tuan, sebab tu menuntut ilmu. Anak-anak menuntut ilmu, jangan niat apa nak kerja apa. Tidak, ni belajar pandai nanti dapat kerja ni, belajar pandai kerja ni. Mana-mana anak hentak pergi hafal Quran ke, jangan ada niat tu. Jangan niat nanti jadi guru tahfiz. Batuk tuan-tuan. Bismillah. Rezeki itu ada tuan-tuan, betul tak? Rezeki itu ada, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Tapi bila belajar kerana Allah Ta'ala, belajar kerana Allah Ta'ala, bukan pasal nak berdebat, bukan kerana rezeki, nak apa, dapat kerja. Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu. Ni cari dunia tuan-tuan, cari akhirat, dapat ilmu, nak cari dunia. Itu yang kadang-kadang ilmu banyak tapi tindakan dia boleh bercanggah dengan agama. Kemudian batuk tuan. Mana ni? Dengan ilmunya dan hikmahnya. Yang ketiga, daripadanya hadis asar daripada Umar bin Al-Khattab, berkata ia berjangkit tuan-tuan. Idza ra'aitumul alim muhibban lid-dunya fattahimuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudu fiha ahabba fihima ahabba. Bermakna apabila kamu lihat akan orang alim itu cenderung hati kepada dunia, maka hendaklah kamu tohmah akan dia di atas agama kamu, yang kamu mengambil faedah akan dia daripada alim itu.
Makna dia apa? Tuan-tuan kalau jumpa mana-mana orang alim lah, ustaz ke apa ke, bila kita bersahabat dengan dia, yang duduk sembang ni bab dunia banyak. Bab dunia lah, nak tukar kereta baru, nak renovate rumah. Yang dia sembang dunia banyak berbanding dengan kemewahan dunia yang dia sembang banyak. Ataupun sembang-sembang cerita dia nak pangkat, dia nak kedudukan, dia duduk cerita bab dunia banyak daripada bab akhirat. Kalau macam tu kata Sayyidina Umar, tuhmah lah, berhati-hatilah dengan dia. Baik. Sebab apa? Itu disebut. Maka bahawasanya tiap-tiap orang yang mengasihani itu masuk ia pada barang yang ia kasih akan dia. Maka bahawasanya yang kasih bagi suatu itu membuat ia membuta, bukan membuat membuta ia dan tuli ia akan dia, seperti asyik akan dunia, maka membuta ia dan tuli ia akan kasih kepada akhirat dan kepada kemegahannya. Itulah, cinta sangat dunia sampai lupa kemegahan dan keagungan akhirat. Sebab tu dia tak boleh dalam hidup ni tuan-tuan, mana satu yang lebih. Kalau cinta dunia lebih tuan-tuan, kita akan kurang cinta pada akhirat. Ada satu orang yang duduk di sisi Rabi'atul Adawiyah. Saya dengar nama Rabi'atul Adawiyah. Satu orang perempuan ahli sufi lah, yang hebat. Dia selalu sebut tentang dunia, tapi dia cela dunia. Dunia ni macam ni, dunia ni macam ni. Kata Rabi'atul Adawiyah, sekiranya dunia itu tidak ada dalam hati kamu, kamu takkan sebut. Itu orang yang tak ada dalam hati dia, tak ada dunia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ahli zuhud ni tuan-tuan, bukan tak boleh pakai dunia, tapi dunia tu tak duduk dalam hati dia. Macam mana nak sebut tuan-tuan? Nabi SAW kan, Nabi ada jubah yang harga berapa? 33 ekor unta. Lebih kurang harga dia 330,000. Nabi ada. Tapi bukan Nabi yang beli, orang bagi. Nabi ambil, orang sayang pada Nabi SAW, Nabi ambil. Tapi Nabi pakai, Nabi pakai. Bila ada nak pakailah, bila ada sahabat dia puji, lawa baju ya Rasulullah, Nabi bagi kat dia. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha disebut Nabi tak pernah ada barang berpasang. Nabi tak pernah ada baju 2 pasang, tak pernah. Kain 2 pasang, kasut 2 pasang, Nabi tak pernah ada. Nabi ada sepasang, sepasang. Nabi tidak ada kasut 2 pasang. Kasut Nabi bertampai-tampai. Sampai isi Nabi pun macam tu. Isi Nabi Aisyah radhiyallahu anha, baju dia tampai-tampai. Dia tak suka tukar baju baru. Nak cerita tuan-tuan, jauh lah kita dengan Nabi, bukan kata salah tuan-tuan, tapi terlalu memikirkan tentang akhirat sampai tak kisah apa yang ada pada diri. Hati ni banyak fikir akhirat, lebih tak fikir tuan-tuan pasal benda-benda yang macam tu, benda remeh. Itu yang Ustaz Harundin masa dia mimpi jumpa Nabi SAW kan, tengok cerita dia tu. Masa dia angkat kasut Nabi tu, kan dia nampak tampai yang ada pada kasut Nabi tu. Orang menangis, Ustaz Harundin kan, tengok tampai. Nabi tampai kasut Nabi, koyak Nabi tampai. Nabi boleh beli. Tapi disebabkan dalam hati Nabi ni terlalu memikirkan tentang apa? Akhirat. Sampai dunia ni Nabi rasa tak apa, benda ni remeh. Sampai macam tu Nabi rasa. Bukan nak kata haram tuan-tuan beli kasut baru, belilah kasut baru, tapi sampai Nabi rasa tak perlu benda tu. Zuhudnya dalam Nabi, dalam hati Nabi SAW. Nabi tuan-tuan, pernah Nabi pergi perang. Bila Nabi balik perang, Nabi tengok isi Nabi Aisyah radhiyallahu anha ambil buat apa? Arab dulu. Macam kita cat, kita hias rumah. Bukan nak kata tak boleh, boleh. Tapi Nabi ni hati dia penuh dengan akhirat tuan-tuan. Nabi balik perang, tengok Aisyah radhiyallahu anha ambil kain apa? Arab dulu dia suka guna apa? Kain tu dibuat sebagai orang panggil apa? Wallpaper kan. Sampai sekarang tuan-tuan, orang Arab suka macam tu. Tuan-tuan pergi negara Arab, pergi rumah orang Arab, orang Qatar. Saya tengok di Qatar banyak dia buat. Bila kita masuk dalam rumah orang Arab ni, banyak rupanya dia ambil kain tu, dia buat macam wallpaper. Ada setengah tu dia buat macam setiap tempat duduk, apa semua ada. Tapi dia suka buat, jadikan kain tu sebagai wallpaper rumah dia.
Ada warna-warni kain. Rupanya pada zaman Nabi dah ada. Dia ambil kain cadar, kain apa, dibubuh kat dinding bagi jadi cantik. Bila Nabi SAW balik tengok ada kain tu, Nabi tengok muka Nabi berubah. Aisyah tahu rupanya Nabi tak suka macam tu. Dan Nabi kata apa? Rumah kita daripada tanah ni tak perlulah berhias macam ni. Nabi pernah Nabi SAW pergi rumah anak dia, Fatimah. Nabi pergi tengok rumah Fatimah. Fatimah bubuh apa? Cadar macam tadi lah, macam wallpaper kain tu. Nabi tengok, Nabi tak jadi masuk, balik-balik. Sayyidina Ali radhiyallahu an pergi cari Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, kenapa tak masuk? Kata Nabi SAW, aku melihat ada satu kain yang apa, yang dibelanjakan apa, daripada wang di jalan Allah. Maksudnya Nabi ingat harta tu pada guna untuk tebik, guna dibelanjakan di jalan Allah. Padahal kain tu harga dia 4 dirham ya. Betapa Nabi ni zuhud sampai Nabi rasa tak perlu benda-benda tu. Nabi rasa tak perlu benda-benda tu. Tapi Nabi pakai tak? Kalau orang bagi, Nabi pakai je. Tapi dunia tu tak ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saya sebut tuan-tuan. Kalau macam mana nak sebut, adakah ustaz-ustaz lah ni, ustaz-ustaz banyak pakai velfire. Betul tak tuan-tuan? Velfire. Ada ustaz pakai, ada ustaz yang datuk-datuk bagilah. Ada ustaz, saya dengar Ustaz Allah Khadi banyak datuk bagi kan. Nanti datuk ni bagi kereta ni kat dia, ni datuk ni bagi kereta kat dia, orang bagi, ambil lah tuan-tuan. Saya nak cerita zuhud tak zuhud. Zuhud tak zuhud bukan pada kereta tu, tapi pada apa tuan-tuan? Pada hati kita. Pada hati kita sebenarnya. Kalau dah orang bagi, tuan-tuan pakai lah. Tapi kereta tu jangan duduk dalam hati. Kalau kereta tu rosak, tuan-tuan tak ada masalah pun, tuan-tuan pakai kereta biasa, Wira ke apa, asalkan sampai. Tapi kalau kita duit pun tak apa ada, tapi nak mengebat punya pasal pergi beli, itu memang tanda tak zuhud tuan-tuan. Maaf lah kita sebut. Sampai hidup jadi susah. Kenapa nak susahkan hidup? Kalau orang zuhud ni dia pakai tu, dah ada pakai lah, itu zuhud. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau orang dah pendapatan sebulan 300,000, dia sedekah pun ratus-ratus ribu tuan-tuan. Dia sedekah pun 200,000. Kita pun tak mampu tuan-tuan. Bagi sana, bagi sini, tapi duit lebih banyak lagi. Pakailah velfire, pakailah dah duit lebih. Orang lagu ni memang zuhud tuan-tuan. Kalau dia tak zuhud, dia tak sedekah sampai 200,000 lebih. Yang masalahnya kita yang duit tak apa nak ada ni. Nak pakai passport, tengok ramai orang pakailah trend. Maknanya tak zuhud. Sebab kita susahkan hidup kita. Atau boleh jadi kita belanjakan pada tempat yang lebih bagus. Kalau betul-betul kaya, tak ganggu tuan-tuan, tuan-tuan punya sedekah pun banyak lebih pada tu lagi, silakan tuan-tuan. Nah, maksud dia tu Nabi sebut macam tu, boleh jadi duit tu guna di jalan Allah tu lebih bagus. Tapi Nabi tak pernah larang. Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kan dia pun pakai mewah. Pasal dia pun punya infak pun orang tak boleh lawan. Tak boleh lawan lah. Dia pun pakai tu dah ada duit lebih daripada apa? Wang yang dia infak, dia pun guna. Dia pun betul-betul kaya. Baik, kemudian yang keempat daripada itu, hadis asal daripada Yahya bin Mu'adh, yang mati ia, yang meninggal pada negeri Naisabur. Naisabur ni di mana? Sekarang ni di Iran, termasuk dalam kawasan Iran. Pada tahun 258 Hijrah. Ni tahun wafatnya Yahya bin Mu'adh ni, terkenal lah ulama tabi'in. Berkata ia, bagi alim ulama dunia, kerana mengheran ia akan hal daripada ahwal mereka itu. Ni Yahya bin Mu'adh nampak. Zaman tu dah ada ulama mengajar agama, tapi hidup dia ni terlalu gairah dengan dunia. Sepatutnya gairah dengan apa? Gairah dengan ilmu. Tengok hidup dia tu ke mana tuan-tuan. Dia gairah sembang, dia bergelumang dengan apa? Ada setengah ulama yang memang kaya, macam Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia pun ada bisnes. Dia pun memang kaya, hidup dia pun dengan ilmu. Tapi dah memang ada bisnes yang running, dah memang kaya. Bukan dia pun sibuk dengan harta dunia, tapi disebabkan pandai berniaga tuan-tuan. Hidup dia pun banyak mengajar, menyampaikan ilmu. Tapi bila dah banyak infak harta di jalan Allah, tapi bila dah banyak lebihan harta tu, digunalah tuan-tuan sebahagiannya untuk, dia tidak, pendek kata, tidak bersusah payah untuk bermewah-mewah. Faham tak? Macam itulah. Kalau tuan-tuan pendapatan, macam saya sebut tadi lah, kalau pendapatan tuan-tuan 300,000 tuan-tuan infak pun dah banyak tuan-tuan, merata tuan infak 200,000 lebih, tuan-tuan tak bersusah payah pun nak pakai velfire. Betul tak?
Tak usah payah pun nak pakai iPhone. Tuan-tuan, infak tu pun lebih lagi tuan-tuan. Saja pakailah ada duit lebih. Nah, itu masih kita kategori zuhud. Kemudian dia berkata apa? Ini perkataan dia dituju pada ulama dunia pada zaman dia. Dia tengok mengaji agama, tapi hidup dia terlalu sibuk dengan dunia. Apa kata dia? Ya ashabal ilm, qusurukum qaisariyah wa buyutukum kisrawiyah wa athwabukum tahiriyah wa akhfafukum jalutiyah wa marakibukum qaruniyah wa awaniyukum fir'auniyah wa masimukum jahiliyah wa madhahibukum syaitaniyah fa aina muhammadiyah. Ni ayat dia kembali lagi tuan-tuan. Mana dia apa? Wahai sekalian, segala ampunya ilmu pengetahuan, wahai semua orang yang berilmu, bermula segala mahligai kamu itu seumpama segala mahligai Rum pada pihak tingginya. Sibuk sangat buat rumah besar-besar. Maksud dia apa? Itulah. Harta dia banyak habis ke situ. Nak tahu zuhud tak zuhud, nak tahu banyak habis ke mana. Sibuk buat rumah yang besar-besar. Apatah lagi kalau duk buat lagu ni sedangkan ada orang yang susah. Tidak ada orang susah di sekeliling dia. Dia boleh tolong, dia tak tolong. Dia sibuk meninggikan bangunan dia. Kemudian, dan bermula segala rumah kamu itu seumpama segala rumah Raja Kisra, Raja Parsi. Rumah yang lawa lah, pada pihak berapa perhiasannya. Dan bermula segala kain kamu itu beberapa kain yang dibangsakan kepada segala kain Abdullah bin Tahir bin Husain, menteri raja, daripada sekira-kira eloknya. Ni menteri pada zaman dia dah. Ada seorang menteri pada zaman Yahya bin Muaz. Dia buat mewah lah tuan-tuan. Dia punya apa, kain dia tu. Jadi dia pun pelik tengok orang yang berilmu pun macam tu juga tuan-tuan, bermewah-mewah macam menteri juga. Menteri yang pada zaman dia lah, hidup pada zaman dia. Raja daripada sekira eloknya dan tinggi harganya, mahal lah. Dan bermula segala kasut kamu itu seumpama segala kasut Raja Jalut. Tahu Jalut? Yang lawan dengan Nabi Daud tu. Jalut. Jalut Tamalik Jalut. Raja Jalut yang telah dikalahkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Raja Jalut ni jahat lah. Jahat. Kasut pun hebat. Dan bermula segala kenaikan kamu itu seumpama segala kenaikan Qarun pada pihak kemegahannya dengannya. Nampak? Kenderaan macam Qarun. Baik. Oleh kerana keadaan itu dihasiakannya dengan emas dan perak dan sutera. Dan bermula segala bejana, yang cawan ataupun bekas minum, kamu itu seumpama segala bijana Fir'aun pada pihak kemegahannya. Dan bermula segala perhimpunan kamu pada waktu makan kemudian daripada kematian. Ini bila ada yang mati, buat majlis makan itu seumpama segala perbuatan jahiliyah, buat besar-besaran. Baik. Dan bermula segala mazhab kamu itu ialah mengikut kamu akan hawa nafsu dan mengikut akan syaitan. Maka berjalanlah kamu kepada barang yang cenderung dengannya oleh hawa nafsu. Maka dengan sebab taat kamu kepada syaitan itu dibangsakan kamu kepada mazhab syaitan. Maka daripada manalah dibangsakan kamu kepada mazhab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikata fa'ina Muhammadiyah. Dia nak cerita apa? Mananya ikut pada Nabi SAW, mana ikutan? Kalau itu yang dicari oleh ulama, itu yang dicari. Yang dicari hak tadi, kemewahan, pakaian nak mewah, kereta nak mewah, semua benda nak mewah, nak hebat, nak mewah, nak hebat. Yang tu yang dia cari dalam hidup dia. Mana Nabi, dia kata, mana ikut Nabi? Itu yang sebut kat tuan-tuan. Nabi ni, tuan-tuan tengok kediaman Nabi, rumah Nabi macam mana? Rumah Nabi ni bukan dia ada bilik, dia rumah masuk. Kemudian situ adalah sikit
tilam, ada sikit bantai yang daripada kulit, bantai Nabi pada kulit, dan dibubuh apa, serabut apa macam kurma ke apa, buah serabut. Kemudian ada apa, itulah rumah Nabi tuan-tuan, memang sederhana sungguh. Nabi juga pernah, Nabi baring atas apa, Nabi pernah baring atas pelepah tamar. Bila Nabi bangun, berbirak badan Nabi dengan pelepah tamar tu. Kulit Nabi kan putih kemerahan. Sayyidina Umar tengok menangis. Sayyidina Umar tengok kesian Nabi SAW tidur berbaring atas pelepah tamar. Maksud dia apa? Dia tak heran dunia tuan-tuan. Tapi kalau ada tilam pakai, dah ada. Betul tak? Kalau tak ada pun tak apa. Itu kata zuhud tu. Dia tak apa. Baik tuan-tuan. Kemudian apa pakaian Nabi tadi saya sebut, rumah Nabi tadi saya sebut tuan-tuan. Nabi ada harta simpanan. Nabi tak pernah simpan duit. Tuan-tuan jangan tak simpan duit pula, infak semua. Sebab Nabi pertama tuan-tuan, Nabi SAW hidup, jaminan nak rezeki Nabi Allah Ta'ala jamin terus. Yang kedua, Nabi hidup pada zaman yang mana hidup boleh ada makan, okey, betul tak? Ada makan, tempat tinggal, sudah. Kita hidup pada zaman kalau tak ada duit tak jalan. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan nak isi minyak pakai apa? Betul tak kan? Isi minyak pakai apa? Yuran, betul tak? Tol, road tax, semua ada duit tuan-tuan. Nanti nak kena road tax pun mahal, betul tak? Minyak mahal, semua gas, kita masak pakai gas kan. Petah banyak benda lah tuan-tuan. Ni elektrik bukan free, mau jadi kena ada duit lah simpanan. Tapi nak cerita tuan pada-pada lah. Nabi tak pernah ada duit simpanan. Nabi semua belanjakan di jalan Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, hatta waktu Nabi SAW wafat, apa yang harta Nabi tinggal? Pedang satu, kaldai seekor, dan ada baju besi, baju perang yang Nabi gadaikan daripada Yahudi. Nabi gadai pada orang Yahudi. Kemudian Nabi nak ambil 30 sok, 30 cupak kurma, 30 cupak gandum, 30 cupak gandum, lebih kurang dalam 80 apa kilogram, lebih kurang lah, lebih kurang 80 kilogram. Nabi bagi baju perang Nabi waktu Nabi SAW wafat. Kemudian ditebus oleh sahabat Nabi. Nak cerita Nabi ni tak ada tuan-tuan, dunia ni tak ada dalam hati Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak simpan duit, biar simpan itu memang yang tuan-tuan perlulah. Tidak mungkin untuk anak sekolah, mungkin untuk ni kita simpan tuan-tuan, untuk masa depan. Tapi jangan lupa untuk kita bersedekah, jangan lupa. Dan kita simpan ni tuan-tuan sekadar nak meneruskan kehidupan kita, begitu. Jangan terang langsung tuan-tuan, nanti nak pergi pinjam susah ke adik-beradik. Jadi tuan-tuan, itu Nabi SAW. Nabi tuan-tuan tak pernah makan kambing bakar, tak pernah. Kambing bakar tak pernah. Walaupun dah ada pada zaman Nabi, dah ada. Nabi tak pernah makan. Sebab tu Sayyidina Abu Hurairah pernah orang panggil dia datang makan kambing bakar. Dia tengah bakar kambing. Sayyidina Abu Hurairah bila tengok radhiyallahu an, dia makan kambing bakar. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Nabi selama hidup Nabi tak pernah makan sampailah Nabi wafat. Dia tinggal, dia tak makan. Teringat daripada Nabi, pasal Nabi tak pernah makan. Oh, hebatlah tuan-tuan. Nabi SAW. Nak cerita ni tuan-tuan, bukan kata tak boleh makan kambing bakar. Makan lah tuan-tuan kambing bakar kalau dah ada makan. Tapi nak ceritanya Nabi ni tak heran buat makan ni. Yang tak heran tuan-tuan. Baik, itu kata zuhud tuan-tuan. Baik, dunia tidak ada dalam hati dia. Tapi tuan-tuan kalau main masjid, tengok buat kambing bakar, tak payah makan lah. Jangan. Dah ada tuan-tuan makan lah tuan-tuan. Dah ada tuan-tuan makan lah. Saya nak cerita di sini bagaimana hati Nabi, tidak ada dunia dalam hati Nabi SAW. Mana dia apa? Satu hari tiba-tiba katakan tuan-tuan main masjid ni, tengok tak ada kambing bakar. Kambing bakar tak ada, tak mau jangan macam tu. Bila kambing bakar tak ada, tuan-tuan kecil hati. Jangan jadi asas kambing bakar tu asas dia tuan-tuan. Kalau ada, adalah. Tak ada, tak ada lah. Tak gitulah. Baik, jangan jadikan dunia itu dalam hati. Itu jadi benda yang utama. Kemudian, maka daripada manalah, maka kerana meninggi mereka itu akan segala mahligai dan mengelokkan segala tempat kedudukannya dan menghias dengan segala kenaikannya dan pakaian dan hamparan dan segala bejana, maka adalah sekalian yang demikian tersebut itu daripada segala perbuatan raja-raja yang keras
dan segala bersedap-sedap yang memilih akan nikmat dunia di atas meninggalkan akan nikmat negeri akhirat. Saya nak sebut tuan-tuan, jangan jadikan benda ni sebagai benda tujuan hidup kita. Itu benda yang dia nak bagi tahu. Jangan jadikan inilah tujuan hidup kita, nak cari ni semualah. Bukan. Tujuan hidup kita, tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan buat apa? Ada tuan-tuan ada gaji, first buat apa? Selesaikan dulu keperluan kita dan anak dan isteri. Selesaikan tu dulu. Pakaian, nafkah dan sebagainya, selesaikan tu dulu. Dah selesai tu semua tuan-tuan, selesaikan apa lagi tuan-tuan? Infakkan harta, infakkan di jalan Allah. Setelah kita selesaikan tanggungjawab kita dan tanggungjawab terhadap isteri dengan anak-anak, sedekah. Dah kita dah infakkan harta, simpanlah sikit untuk kegunaan masa depan. Kegunaan masa depan. Itu cukup tuan-tuan. Yang penting bukan ada duit tuan-tuan. Yang isunya bukan apa, bila ada duit bermewah-mewah sampai tak ada duit. Itu memang betul-betul tak zuhud dah tuan-tuan. Ada seorang kawan saya, hidup dia okey je. Dia beli Velfire, hidup dia jadi susah sebab sebulan 2,000 lebih bayar. Hidup dia jadi susah, nampak serabut kepala dia tuan-tuan. Itulah ni nak jual Velfire, siapa nak beli? Mahal Velfire. Dia nak beli kereta Alza hak baru yang kata. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bukan itu keutamaan kita. Ada ke rezeki lebih sila, tak ada jangan. Simpan sikit untuk masa depan. Yang penting gaji yang kita dapat, jangan lupa infak. Boleh dah lepas dah untuk kita simpan untuk anak-anak apa semua, infaklah kepada orang yang memerlukan. Boleh gitu. Baik. Maka bukanlah suatu daripada yang tersebut itu daripada jalan Nabi SAW yang milih ia akan beberapa perkara. Ni jalan Nabi SAW. Memilih ia akan sembunyi diri. Nabi bukan nak terkenal, tapi Nabi SAW ni Nabi berdakwah, maka orang kenal Nabi. Bukan Nabi yang mencari nak berkenal, bukan Nabi yang usaha supaya orang angkat Nabi. Tapi Nabi tugas dia menyampaikan dakwah. Kerana akhlak Nabi yang baiklah orang sayang pada Nabi dan orang muji Nabi. Tapi bukan itu yang Nabi cari. Adakah Nabi yang nak orang panggil dia Al-Amin? Kau orang panggil dia Al-Amin kan? Sebelum Nabi jadi Rasul. Sebab Nabi akhlak dia mulia. Bukan Nabi nak cari benda tu. Nabi lebih memilih untuk menyembunyikan diri. Makna apa? Sepatutnya kita semua manusia jangan mencari populariti tuan-tuan. Popular. Kan semua orang nak, kadang-kadang setengah orang nak popular kan? Popular. Saya pernah jumpa ada ustaz tu cerita, antara ustaz-ustaz bergaduh pakat nak masuk dalam TV. Bergaduh tuan-tuan. Siapa yang dapat masuk TV? Yalah, bila masuk TV, bila masjid panggil mahal lah sikit, dia ustaz TV. Yang lain bukan ustaz TV. Ada tuan-tuan. Baik. Kalau betul-betul itu yang Ibnu Athaillah Iskandari sebut, idfin wujudaka fil ardil khumul, tanamkanlah kewujudan kamu dalam tanah kerendahan. Tanam. Mana-mana orang yang ada ilmu, semua kita lah tuan-tuan. Jangan mencari nak terkenal, nak cari popular, nak orang puji, jangan. Tanam diri kita ni dalam bumi kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuh. Semua tumbuhan yang kalau biji benih dia tak ditanam dengan sempurna, dia takkan tumbuh dengan sempurna. Makna dia orang yang ada ilmu, orang yang nak jadi orang yang baik, tanamlah diri kamu dalam tanah kerendahan. Nanti bila dia tumbuh menjadi satu pokok yang sangat besar dan kukuh. Jangan mula-mula dah tuan-tuan kita mengaji, ada ilmu nak orang terkenal, nak orang puji, nak orang ni elakkan tuan-tuan. Bukan itu yang cari. Kadang Allah yang angkat tuan-tuan. Imam Syafi'i, adakah dia memang nak buat mazhab? Tak. Imam Syafi'i tak pernah Imam Syafi'i sebut saya nak buat mazhab bagi terkenal sikit. Tak. Imam Syafi'i dia menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Setelah dia wafat, berkembang mazhab, menjadi sebuah mazhab tuan-tuan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bukan mereka yang nak terkenal. Mereka hanya menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Ramai anak murid, sampailah menjadi satu mazhab. Semua ulama tuan-tuan yang terkenal sekarang, Imam Ghazali, Imam Nawawi, bukan mereka belajar supaya nanti biar orang kenang aku bila aku dah mati. Bukan itu. Belajar, tugas kita menyampaikan ilmu. Benda tu datang kemudian tuan-tuan, hak lain. Bukan itu yang dicari. Dah mati tuan-tuan, mana kita tahu terkenal ke tak terkenal.
Tuan-tuan pergi mana-mana kan, kita tengok pergi mana-mana ada jalan, betul tak kan? Jalan sekian-sekian, jalan sekian-sekian. Ada nama jalan Piramli, betul tak kan? Ada jalan apa? Tun Sambatan, ada jalan apa? Semua jalan-jalan kan. Kadang-kadang kita bukan kenang pun siapa dia. Betul tuan-tuan kan? Kita pun tak kenang pun dia. Dia dah mati dah. Kalau dia amalan dia baik, bahagialah di akhirat. Tak baik tak bahagialah. Tuan-tuan duk, ni tuan-tuan Sungai Duri tu. Pasti apa nama Sungai Duri ya? Duri banyak. Duri banyak. Parit Buntar. Tu siapa Parit Buntar? Semua orang, kita bukan tahu kan Parit Buntang. Padahal nama orang tu Tok Buntar. Dia yang buka Parit Buntang. Kita pun tak tahu Tok Buntang ni siapa, kubur dia kat mana, dia punya urusan lah. Betul tak? Ada setengah orang kadang-kadang dia nak buh nama dia diabadikan. Nama hang diabadikan pun generasi tak fikir pun pasal hang. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Orang lagi fikir tentang orang yang ada ilmu, betul tak? Sedangkan orang yang ikhlas ni tuan-tuan, masa dia hidup dulu dia tak nak dikenang pun. Dia hidup dia nak menyampaikan ilmu. Terkenal tak terkenal tu urusan Allah lah tuan-tuan. Nak angkat tak angkat. Tok Buntar kan, kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu kubur dia kat mana. Tapi tahu dia punya tu Parit Buntar, Parit Tok Buntar dia yang buka. Tu yang kadang-kadang ada nama jalan, nama orang kan, nama orang. Ada setengah-setengah di belakang saya tengok dia perbuat apa jalan masuk ke rumah buh nama dia. Jalan Cikgu Rosnah, jalan ni supaya apa nanti dia mati nama aku lah naik. Ada tak dia buat sikit jalan, dia bubuh nama depa. Percayalah, lagi 100 tahun kalau betul jadi jalan nama hang pun orang tak kenal hang siapa. Tidak kan? Orang tak kenal pun, orang tak kenang pun. Baik. Nak cerita tuan-tuan tak payahlah tuan-tuan nak cari popular, payah. Hidup ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memilih ia akan memadai dengan yang sedikit. Cukup dengan yang sedikit. Kalau ada yang banyak, Nabi pernah sahabat dia yang masak kan. Sahabat Nabi SAW masak, Nabi makan. Dah ada makan lah. Tapi kalau tak ada, tak apa. Balik rumah sekadar apa yang ada, makanlah. Tak ada lah tuan-tuan. Cukup sekadar apa yang ada. Baju ke, kereta ke, handset elok lagi pakai tuan-tuan. Jom belajar. Jom belajar. Kadang-kadang saya dulu kat universiti selalu tuan-tuan bila dapat duit beasiswa nak tukar handset je tuan-tuan. Duit banyak. Tapi sekarang ni dah tua ni belajar. Handset ni selagi mana tak jahanam pakai. Tak? Selagi mana tak jahanam pakailah. Bukan apa tuan-tuan, kita duk tukar-tukar pun benda sama je function ni pun. Alah yang ni kamera lawa sikit, lebih kurang lawa sikit, ni kurang sikit. Baik, belajar tuan-tuan. Benda boleh pakai lagi. Kemudian yang ketiga, memilih zahid, tidak kasih ia dan tidak asyik akan kemegahan dunia. Nabi memilih zahid. Kita dah bincang tentang zuhud ni. Makna dia apa? Dunia itu tidak berada di dalam hati dia. Bukan tak boleh guna bukan tak boleh guna. Tentu kalau orang bagi, ambil je. Orang bagi kereta ke, orang bagi rumah ke tanah, dah orang bagi, ambil lah, dah orang bagi. Tapi jangan harta tu duduk di dalam hati. Nak tahu harta duduk dalam hati lagu mana? Kerana harta kita bergaduh. Betul tak? Bergaduh. Itu harta duduk dalam hati. Kalau benda hak kita tak apalah, orang nak ambil hak kita, kita kena pertahankan lah. Betul itu hak kita. Tapi kalau bukan yang menjadi milik kita, berebut sampai bergaduh, benda bukan menjadi milik kita lagi tuan-tuan. Baik. Kemudian memilih zahid. Jadi memilih untuk zahid. Dunia tidak jadikan dunia itu berada dalam hati dia. Yang keempat, memilih merendah ia akan rumahnya. Macam mana tuan-tuan merendahkan ni? Maksud dia berpada-pada lah tuan-tuan. Pada-pada lah. Dia macam ni tuan-tuan. Nabi sesuai dengan zaman Nabi. Hidup Nabi macam mana rumah Nabi tu. Rumah yang biasa. Kalau rumah Nabi tuan-tuan, dinding pada tanah. Lihat. Bumbung daripada apa? Pelepah tamar. Tiang kadang-kadang pada batang tamar. Sesuailah dengan zaman Nabi tuan-tuan yang panas. Kemudian dia taklah banjir ataupun ribut macam kita tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan duduk di Sungai Duri buat rumah macam tu boleh. Mungkin tak apa kesesuaian tuan-tuan. Di tempat Nabi sesuai. Saya nak cerita tuan-tuan, macam mana kita nak tahu itu biasa, tengok pada uruf tuan-tuan. Maksudnya kalau rumah yang kita buat tu masih lagi dikategorikan sebagai biasa.
Tuan-tuan ada rumah sikit, alah cat bagi lawa sikit, oh cukup. Tak perlulah tuan-tuan nak buat luar biasa pada orang. Buat sikit, lain sikit, loteng besar sikit, boleh duduk atas tu tengok orang jalan kat bawah ke. Kalau tuan-tuan tak perlu tuan-tuan, dan tuan-tuan tak ada keperluan pun nak buat lagu tu, sekadar nak bagi orang tengok tuan-tuan, tak perlulah tinggal lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat besar-besar, pasal apa? Yalah anak ada 8, munasabah lah. Yang penting jangan tuan-tuan buat supaya apa? Nak orang tengok. Betul tak? Itu tak kena. Buat ala kadar seperti mana sesuai tuan-tuan. Seperti mana orang tengok, okey rumah tu okey lah tuan-tuan. Bukanlah lain pada orang. Macam mana rumah yang pada zaman tu, macam itulah kita buat. Rumah yang sederhana, bukan rumah yang luar biasa tuan-tuan. Rumah yang sederhana, cukup untuk keperluan kita hidup, selesa, isteri dengan anak-anak, cukuplah. Baik. Kemudian memilih menunggang ia kenaikan yang tiada mulia seperti himar. Nabi naik je keldai. Kalau kita sekarang ni apa dia tuan-tuan? Himar ni nak sama dengan apa? Kereta lah. Kereta apa tuan-tuan? Kelas himar ni, kereta kancil. Askar kereta apa lah tuan-tuan yang kita ada pakai lah. Kereta apa yang kita mampu sesuai dengan gaji kita. Kita beli kereta ni, dia tidak menghalang kita daripada bersedekah. Okey lagi, boleh tu. Kita beli kereta ni tak menghalang kita nak tolong adik-beradik kita ataupun bagi duit kat mak kita. Ini dah beli kereta, minta maaf mak tak boleh bagi duit bulan-bulan, kereta mahal. Kenapa beli kereta sampai tak boleh nak berinfak ni dah tak kena. Tak boleh dah nak bersedekah. Beli kereta cukup. Kalau dah gaji banyak sila. Saya sebut tadi, kalau gaji dah ratus ribu tuan-tuan tak pakai velfire, tak apa, pasal tak ganggu untuk tuan-tuan infak, tuan-tuan bantu sana bantu sini, tak ada masalah dah. Pakai tu sekadar nak rasa lah, dah memang duit pun banyak. Nah, baik. Jadi pilih, kalau dah ada kereta tu elok lagi tuan-tuan, pakailah. Nah, tak perlu tukar, pakailah. Baik. Kemudian yang keenam, memilih menunggang ia di belakang manusia pada suatu binatang. Memilih menunggang ia di belakang manusia pada suatu. Maksudnya Nabi pernah saja naik belakang orang. Pernah naik kaldai tu, naik 2 orang. Nabi pernah naik dengan sahabat Nabi. Nabi pernah naik dengan Sayyidina Ali. Nabi pernah naik kaldai tu dengan dengan Abbas. Pernah Nabi naik berdua. Maksudnya Nabi tak kisah. Ada setengah orang dia mungkin dia tak mau naik berdua, leceh, dia nak naik seorang. Nabi tak apa, naik berdua. Mungkin daripada mata manusia ni benda tu lekeh, tapi bagi Nabi tak apa, benda tu biasa. Bukanlah benda aib, benda dunia tuan-tuan. Kemudian okey, saya habiskan. Memilih menunggang ia di belakang manusia adalah hamparan kulit binatang yang disamak. Hamparan kulit binatang yang disamak adalah bagi Nabi itu bejana daripada kayu minum. Meminum ia daripadanya, maka barang siapa mendakwa ia akan mengikut sunnah Nabi, jalan Nabi, padahal tiada bersifat dengan yang tersebut itu, maka tiada dinamakan mengikut akannya, bahkan dinamakan lari ia daripada mengikut akan jalannya sallallahu alaihi wasallam dan akan segala ahwalnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada dinamakan mengikut akan jalan Nabi SAW hingga adalah segala ahwalnya itu dibangsakan kepada Muhammad SAW, yakni ahwal jalan Nabi SAW. Habis. Kita sambung yang kelima. Boleh dah? Kesimpulan saya nak cerita macam mana tuan-tuan? Jangan susahkan hidup tuan-tuan nak bermewah. Boleh tak? Itu saja saya nak cerita. Jangan susahkan hidup tuan-tuan untuk bermewah. Jadikan harta kita yang banyak untuk akhirat, lebih daripada untuk kita bermewah-mewah. Kalau dah ada pakai, kalau tak ada tak perlu pakai. Boleh tu. Kalau kereta tuan-tuan lama duk rosak, duk repair, banyak habis duit, beli kereta baru, tak apa, beli kereta baru keperluan. Tapi janganlah beli kereta baru sampai kita mengabaikan tanggungjawab yang lebih penting. Boleh dah, beli mahal sangat sampai tak bolehlah nak infak kat masjid, tak bolehlah nak infak pada jemaah, tak bolehlah nak infak pada Palestin, tak boleh ya. Itu tak kena dah tuan-tuan. Nah, itu dah nama dunia berada di dalam hati. Ingat, kita beli dunia untuk kita cari akhirat. Jangan kita cari dunia sampai akhirat pun kita tergadai. Tengok bagaimana kita tahu hidup kita masing-masing tuan-tuan. Orang 30,000 lain cara dia, betul tak? Gaji 100,000 lain gaji dia. Boleh jadi yang pakai velfire tu, yang rumah hebat tu lebih zuhud daripada orang yang gaji 3,000.
Pasal gaji 3,000 tu dia dah beli velfire, habis sedekah apa pun tak boleh lah. Sedekah pun tak boleh, pergi masjid pun tak boleh, semua tak boleh. Nampak tak? Dunia, terlalu nak dunia sampai menyusahkan hidup dia. Bukan nampak tak? Dia jadikan dunia, hidup dia mencari dunia, nak bermewah. Baik, yang 1,000 tadi dah ada. Betul, dah ada, dah aku infak, aku pakai lah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman matula. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.